Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. So hari ini bersama dengan Cikgu Sakina untuk kelas 4K hari Rabu iaitu 11 hari bulan 8 2021 pada jam 10 hingga 11.30 pagi. Kita akan belajar bahasa Melayu bersama dengan cikgu, okey? So, objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan pada akhir pembelajaran murid dapat berbincang ataupun dapat idea atau pendapat dengan keadaan rasmi atau tidak rasmi atau tidak formal lah, berdasarkan tema yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang kedua, pelajar dapat kenal pasti pola ayat dasar dengan betul. Yang ketiga, pelajar dapat melengkapkan ayat dengan pola ayat dasar yang diberikan dengan betul. So, pada bahagian yang pertama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, sila pelajar buka ataupun rujuk buku teks muka surat 146 iaitu tema 11 ekonomi dinamik negara berwibawa. So dalam topik ini cikgu nak kamu lihat muka surat 146 dan 147, kemudian teliti maklumat yang terdapat dalam bahan tersebut. Kemudian bahaskan maklumat tersebut dengan jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan bertata susila. Kemudian yang ketiga sekali, rancang agihan peruntukan yang wajar diberikan dalam sesuatu sektor. Kemudian berikan pandangan kamu dan justifikasi berdasarkan maklumat yang diberikan. So di sini ada, kamu boleh lihat dalam muka surat 146, agihan peruntukan pendidikan telah dibagikan kepada beberapa bahagian, iaitu peruntukan sebanyak 60 bilion disediakan untuk memperkasa sektor pendidikan negara. Agihan peruntukan ini dibahaskan pada peringkat kabinet sebelum dihebahkan kepada rakyat di parlimen. So cikgu nak kamu cuba bagi idea kamu berapa banyak untuk peruntukan bahagian dana persekolahan, berapa banyak peruntukan untuk pendidikan teknikal dan latihan vokasional, berapa banyak peruntukan untuk beasiswa, memperkasa aktiviti penyelidikan institusi pendidikan tinggi dan menaik taraf infrastruktur sekolah. Cikgu nak kamu berikan idea kamu di sini. Buat kamu punya tugasan lah. Kemudian di sini ada dalam muka surat 147 terdapat beberapa idea kenapa perlunya dana tersebut diberikan kepada bahagian-bahagian tersebut. So cikgu nak kamu cuba buat lengkapkan agihan peruntukan sektor pendidikan ini. Kemudian berikan cikgu voice note kamu dengan gambar yang telah kamu buat. Lengkapkan, iaitu yang di sinilah kamu gambar yang ini berapa banyak bilion untuk setiap bahagian, kemudian kamu bagilah macam huraian ataupun pandangan kamu kenapa contohnya kenapa bahagian dana bantuan persekolahan tu penting. Lepas tu kenapa perlu di bahagian naik taraf infrastruktur sekolah tu sebanyak mungkin 10 bilion. Kenapa perlu dekat bahagian situ? Cakaplah mungkin sekolah-sekolah di daerah, ini contoh ya, sekolah di daerah Lahadatu mempunyai infrastruktur yang amat mendukacitakan. Oleh itu perlulah sebanyak RM 10 bilion diperuntukkan di bahagian ini. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Bagi justifikasi kamu. Kenapa kamu letak ni 10 bilion, ini 5 bilion dan ini dan seterusnya. Itu cikgu perlukan kamu untuk beri voice note kamu dalam kelas nanti, okey? Dan juga gambar dalam kamu buatlah dalam satu kertas ataupun buku kamu yang kamu ada sekarang untuk kemahiran mendengar dan juga membaca, bertutur, tulis bahagian tu, dan kemudian kamu bagi voice note kamu dengan cikgu ya. Kamu sebenarnya boleh PM, tapi cikgu prefer kamu bagi dalam grup supaya pelajar-pelajar lain semangat untuk berikan juga dorang punya idea. Jadi yang salah dalam memberi idea ya. So kamu jangan takut, alright? So untuk bahagian kedua,
inti karipap. Kamu nampak kan gambar sini ada gambar inti karipap. So kenapa kita nak belajar pasal inti karipap? Okey, sebenarnya ada kaitan inti dengan bahagian kedua yang kita akan belajar. Alright, inti tu cikgu macam relatekan dengan ayat dasar ataupun ayat inti. So ayat inti ialah ayat yang paling ringkas. Ayat ini boleh digunakan untuk menerangkan sesuatu dengan ringkas dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kesamaran makna. Contoh ayat dasar yang paling senang tu, emas ialah logam. Senang, simple dan kamu faham emas tu adalah sejenis logam. Betul kan? So ayat inti ini amat berguna untuk menjelaskan sesuatu yang konkret. Okey, dalam ayat dasar atau inti terdapat dua, iaitu subjek dan predikat. Okey, subjek ialah bahagian yang diterangkan, manakala predikat adalah bahagian yang menerangkan objek tersebut. Okey. So dalam ayat dasar atau inti, ayat dasar adalah atau menjadi dasar atau sumber kepada pembentukan ayat-ayat lain. So 4 pola ayat dasar ni adalah contohnya frasa nama tambah frasa nama. Kedua, frasa nama tambah frasa kerja. Ketiga, frasa nama tambah dengan frasa adjektif. Keempat adalah frasa nama tambah frasa sendi nama. Alright. So ada 4 pola dasar yang perlu kamu ingat. Alright. So kita akan tengok satu-satu. Okay. Kita akan ringkaskan. FN adalah frasa nama, FS adalah frasa sendi, FA adalah frasa adjektif dan FK adalah frasa kerja. So contoh pola yang pertama, FN plus FN, frasa nama plus frasa nama. Contohnya Dato' Siti Nurhaliza, penyanyi popular. So penyanyi popular tu juga adalah frasa nama dan Dato' Siti Nurhaliza itu pun adalah frasa nama. Pola yang kedua, datuk mereka sedang berehat. Frasa namanya adalah datuk mereka. Frasa kerjanya adalah sedang berehat. Okey, seterusnya pola yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. Contoh, pedang itu sangat tajam. Okey. Dan yang keempat, frasa nama dan frasa sendi nama. Hadiah ini untuk kakak. Macam tu. Okey, kita tengok dengan lebih jelas mana satu subjek dan mana satu predikat. Sebagai contoh, untuk frasa nama tambah frasa nama, Cik Wana, guru sekolah. Subjek dalam ayat ini adalah Cik Wana dan predikat dia guru sekolah, yang mana menerangkan apa kerja Cik Wana tersebut. Okay? So ayat penuh dia Cik Wana adalah Cik Wana guru sekolah. So inilah ayat dasar yang simple. Contoh yang kedua adalah frasa nama tambah frasa sendi nama. Subjek dia adalah pejabat Aini dan predikat dia di tengah bandar. Ayat penuhnya pejabat Aini di tengah bandar. So ini adalah untuk subjek dia pejabat Aini, predikat di tengah bandar. Okay? Senang. Seterusnya frasa nama dan frasa kerja. Datuk Hashim berdiri dengan segaknya. Okay. So frasa kerja di sini berdiri dengan segaknya dan subjek dia adalah Datuk Hashim. So ayat penuh dia Datuk Hashim berdiri dengan segaknya. Seterusnya untuk frasa nama dan frasa adjektif. Contohnya ada 7 contoh dekat sini, kamu boleh lihat. Contoh, baju Nora cantik sekali. Rumah Aini besar, sangat besar. Monyet itu garang. Keempat, pasar raya itu sungguh luas. 5, pokok itu rendah. 6, padang bola sangat luas. 7, air sungai itu sejuk sekali. Alright, kita sudah kenal pasti apa itu frasa nama, frasa kerja, frasa sendi, dan juga frasa adjektif. So, cikgu harap kamu faham dan kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya. So, untuk
yang seterusnya, dalam aktiviti kita yang seterusnya, tema 11, simpan, labur dan untung. Cikgu perlukan kamu untuk rujuk buku teks muka surat 154 di mana kamu perlu baca petikan teks muka surat 154 sehingga 155. Kemudian cikgu perlukan kamu untuk analisis pola ayat dasar. Kemudian kenal pasti sekurang-kurangnya 3 frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni nama dengan betul mengikut konteks. Kamu boleh gambar kamu punya hasil tugasan ini untuk diberikan dengan cikgu pada sesi pembelajaran ini, iaitu sehingga pukul 11.30 pagi. Jangan lambat ya. Cikgu tunggu kamu punya jawapan. Okey, itu saja daripada cikgu untuk pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Cikgu harapkan kerjasama kamu untuk memberikan hasil kerja kamu dengan cikgu dengan waktu yang telah ditetapkan. Okey, itu saja. Terima kasih.